Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni, tuan-tuan pun mungkin ada terbaca tentang sebanyak 22 mumia diraja Mesir yang terdiri daripada 18 raja dan 4 permaisuri itu telah dipindahkan dari Muzium Mesir di Dataran Tahrir di Kahirah menuju ke Muzium Negara Ketamadunan Mesir di Fustat dan perarakan sejauh 5 km tersebut telah pun menyaksikan persembahan lampu dan sekumpulan individu yang memakai pakaian ala-ala zaman Firaun dulu dengan menaiki kuda seperti di zaman silam ataupun mungkin di zaman Firaun dulu. Dan apa yang lebih menarik lagi, Firaun berkenaan diarak dengan menggunakan trak binaan khas. Maknanya mumia Firaun tu dia diarak dengan suatu kenderaan yang telah pun dihiaskan, yang dibina khas untuk nak bawa Firaun tu. Dahsyat ni. Dan ia dihias dengan rekaan zaman purba Mesir, lengkap bersama nama Firaun yang menaikinya itu. Umpama kalau orang masih hidup tu, kalau kereta tu umpama kereta VIP lah, ada nama siap dah ni. Ini nama Firaun sekian, ni nama Firaun sekian, ni nama Firaun sekian. Dia ada dia punya nama-nama dia. Dan trak tersebut didakwa menggunakan penyerak hentak khas untuk pastikan mumia tu dapat dipindahkan dengan sebaik mungkin. Di sepanjang laluan nak dibawa Firaun tu dikawal rapi oleh pihak berkuasa dengan konvoi, dengan diiringi oleh kuda yang dikendalikan lelaki berpakaian seperti panglima perang. Dan sebaik saya tiba di muzium baru tu, mumia-mumia tu disambut dengan 21 das tembakan meriam sebagai tanda hormat. Itu. Jadi dalam banyak-banyak Firaun tu, antara Firaun paling popular yang dipindahkan ialah Ramses II, Ramses kedua, yang memerintah Mesir selama 67 tahun, dan beberapa lagi yang lain lah. Bagi kita orang Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajar pada kita, ini makhluk yang dilaknat, ini makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang pernah berpijak di bumi ini dengan penuh kesombongan, belagak, malah dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Tuan-tuan, dia isytihar bahawa diri dia tu Tuhan. Firaun tu, dia isytihar dia tu Tuhan. Allah benci, Allah marah sangat kerana sikap dia, kerana perangai dia, kerana kesombongan dia yang pernah dia lakukan sepanjang hayat dia dulu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengenakan kepada Firaun ini. Kalau tuan-tuan pernah baca dalam Exodus ke ataupun dalam, ada juga dibuat filem pun ada, ya, God of Egypt ke apa, saya pun tak ingat ada filemnya tu, ataupun ada menceritakan tentang wabak Mesir. Wabak Mesir penuh dengan katak-katak, penuh dengan belalang, kan? Jadi suasana yang sangat mengerikan. Ini semua akibat daripada kezaliman Firaun tu. Kalau dulu dia zalim kepada Bani Israel, dia memperhamba golongan Bani Israel, dia buat zalim dan semuanya lah. Dan termasuk juga ketika Nabi Musa alaihi salam datang untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun, maka Firaun tolak. Malah dia dengan bala tentera dia nak bunuh Nabi Musa alaihi salam. Bagi kita orang Islam, jenis-jenis sambutan macam ni kita jangan sesekali kita rasa, oh ini satu benda yang gah, ini satu benda yang patut dibanggakan, oh ini suatu nilai sejarah yang mesti kita kena hormat ke. Jangan tuan-tuan. Ini figura kejahatan yang patut dijadikan sempadan. Yang patut dijadikan sempadan, tuan-tuan. Sempadan dalam hidup kita. Maknanya aku dalam hidup jangan jadi macam Firaun.
Walaupun hari ni manusia ramai yang bila sebut Firaun benci apa ni perangai orang tua tu apa, aku tak mau jadi Firaun lah. Dalam kita duk kata jangan jadi Firaun, aku benci perangai Firaun. Nauzubillah. Kalau dalam jiwa-jiwa setengah orang yang sombong tu, sikit-sikit perangai Firaun tu dah ada. Nauzubillah min zalik. Allah sendiri telah menyatakan di dalam Al-Quran yang mana jasad Firaun itu sendiri Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Selamatkan tu dalam erti kata apa? Allah nak jadikan Firaun ni punya jahat dia masa dia hidup di dunia dulu ni, ataupun masa hayat dia dulu ni, Allah nak tunjukkan pada generasi mendatang, ni perangai manusia, inilah sosok tubuh tak padan dengan dia tu, bukanlah kuat sangat pun, tapi berlagak mengaku dirinya Tuhan. Allah rakamkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, maka pada hari ini kami biarkan engkau, hei Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda orang-orang yang di belakangmu, atau orang, maknanya orang selepas kamu, supaya mereka ambil iktibar, belajar sesuatu daripada keingkaran, kejahatan, kesombongan yang dilakukan oleh Firaun ini. Dan ingat kata Allah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 92. Sebab itu tuan-tuan, ingat Allah Taala masih lagi memelihara jasad Firaun tu, bukan maknanya Allah Ta'ala sayang kot kat dia ni, elok lagi jasad dia. Ada juga orang baik-baik jasad dia dah hancur dah, ni Firaun elok lagi jasad dia. Dah, tujuan Allah masih pelihara lagi dia punya sosok tubuh dia tu, masih nampak lagi hidung dia, masih lagi nampak lagi dia punya sisi bentuk tubuh dia tu masih lagi nampak lagi. Itu dengan tujuan kau tengoklah sendiri, ni manusia paling jahat dulu, menentang Nabi Musa alaihissalam, mengaku dirinya Tuhan, bunuh anak laki-laki, jenayah yang dia buat semasa hayat dia dulu tu, ni manusianya. Surah Yunus ayat 92 ini jugalah telah pun mengetuk pintu hati salah seorang pakar bedah yang bernama Dr. Maurice Bucaille, kurang lebih tahun 1970-an, ataupun kalau tak salah saya sekitar tahun 1975 begitu. Beliau antara orang yang diberikan tanggungjawab untuk mengkaji dan juga buat penelitian terhadap jasad Firaun yang dikeluarkan daripada laut, yang dikeluarkan daripada dasar laut tu. Maka dia tu sendiri nak dikaji, Firaun tu sendiri. Jadi Dr. Maurice Bucaille ni, bila dia nak kaji tu, ada orang bisikkan pada dia bahawa jasad Firaun yang masih elok lagi ni, yang masih terpelihara elok ni, sebenarnya telah disebut Allah dalam Quran. Jadi dia ni asalnya dia non-Muslim, dia not yet Muslim lah, dia belum Islam masa tu. Jadi dia macam tak percaya, dia saintis. Jadi dia nak apa-apa mesti ada bukti, mesti ada bukti depan mata. Jadi kalau setakat ayat saja, ayat Quran saja tak ada bukti depan mata, dia tak berapa nak sampai. Akhirnya tuan-tuan, orang bisikkan pada dia bahawa apa yang sedang kau lakukan ini dan apa kejadian yang sedang berlaku di depan mata engkau ini telah disebut dalam Al-Quran. Jadi rupanya dibacakan ayat tu pada dia, surah Yunus ayat 92, menyentap hati dia ataupun terbuka pintu hidayah pada hati dia untuk memeluk Islam. Kenapa? Allah sendiri sebut bahawa Allah akan selamatkan jasad Firaun itu
untuk menjadi iktibar ataupun menjadi bahan fikir, muhasabah umat-umat mendatang. Maka hanya kerana sebaris ayat itu sahaja telah mengetuk hati satu orang bukan Islam memeluk Islam. Tuan-tuan, hebat kan? Ini kejadian yang Allah Ta'ala nak supaya kita fikir. Bukan duk pi bangga, duk pi belarak seolah macam, wah, macam hebat sangat. Jangan begitu. Dia Firaun ni, kalau dalam sejarah, berdasarkan catatan yang saya perolehi, Firaun ni, dia dalam sejarah, dia ada kurang lebih ada 31 Firaun yang perintah Mesir. Dan yang paling hebat sekali, paling legend sekali, Ramses II. Ramses kedua lah. Itu yang paling legend sekali. Sampaikan buruknya perangai, sombongnya perangai Firaun ini, sampai orang Arab sendiri pun kalau ada kawan-kawan dia duk buat perangai belaga, action baby lotion, buat sombong. Tuan-tuan tahu apa dia orang cakap sesama orang Arab ni? Enta tafa'rana. Tafa'rana. Apa makna tafa'rana? Ente ni serupa Firaun. Macam tu tau. Dan orang yang dikatakan enta tafa'rana tu, ente macam Firaun. Dia punya marah dia. Siapa yang nak disamakan dengan satu watak jahat? Siapa mau? Enta tafa'rana. Punyalah gelaran Firaun itu ataupun Raja Mesir yang jahat tu, Firaun tu, dijadikan sebagai sebutan bagi menunjukkan sombongnya orang itu. Dia tu perangai macam mana? Dia tu tafa'rana. Tafa'rana tu sombonglah dia tu. Firaun simbolik ataupun sinonim dengan kesombongan, keengkaran, jahat. Ini menunjukkan bahawa setiap zaman ni tuan-tuan akan ada perangai-perangai umpama Firaun. Umpama Firaun tu dia ada perangai-perangai macam tu. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, di zaman baginda Nabi ada satu sosok tubuh nama dia Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, ataupun Abu Jahal ni maksudnya bapa bodoh. Abu Jahal maknanya bapa bodoh, tuan-tuan. Bapa kebodohan. Dia sebelum digelar bapa bodoh tu, dia dipanggil sebagai Abu Hakam. Abu Hakam maknanya bapa kecerdikan. Cerdik, orang yang think tank ni. Orang yang boleh, kalau kata nak panggil meeting untuk nak brainstorm idea, dialah orang yang paling layak sekali. Maknanya orang cerdik, orang genius. Abu Hakam. Tapi kerana perbuatan dia telah bunuh keluarga Sumayyah, iaitu dengan apa tuan-tuan? Ni, dia boleh sula. Dia sula tuan-tuan, memasukkan besi masuk ke punggung, keluar ke mulut. Satu orang cerdik, satu orang yang dikenali dengan kecerdikan dia, tergamak buat satu tindakan zalim, kejam pada golongan yang lemah macam ni. Mulai daripada saat itu yang digelar Abu Hakam, bapa cerdik, bertukar jadi bapa bodoh, Abu Jahal. Jahil kan? Ya Allah. Dan sampai dia mati tuan-tuan, sampai Abu Jahal ni, dia punya kesombongan, dia tak mau terima dakwah Nabi, sampai dia nak meninggal dunia pun, tuan-tuan tahu apa jadi? Ya Allah, dah nak meninggal dunia ni, orang kan biasa kalau nak meninggal dunia, paling-paling tidak pun kembali pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat tak? Firaun ketika dia dah lemas, Nabi Musa dan Bani Israel telah pun berjaya melepasi belahan laut yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan. Jadi bila Nabi Musa dan Bani Israel semua dah selamat, dah selamat semuanya, maka Allah Ta'ala gabungkan balik laut tadi ni yang terbelah menjadi beberapa lorong tadi tu, bercantum semula. Maka Firaun dan tentera-tentera dia semua hanyut ataupun tenggelam dan mati, meninggal dunia. Tapi dengar sini, sebelum Firaun mati tuan-tuan, sebelum Firaun mati, apa dia sebut? Ini menarik ni. Ini menarik. Firaun sebelum dia nak mati, dia sebut apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Tu orang kata apa? Ada setengah orang istilahkan sebagai taubat Firaun ke apa? Ni,
Kau dah nak mati. Kau dah nak mati dah. Baru nak ingat Tuhan. Baru nak kembali kepada jalan ni. Nyawa kat sini dah tak ada dah. Tak ada dah. Peluang untuk taubat dah pun tertutup. Sudah lama Allah Ta'ala bagi peluang pada engkau. Nabi Musa datang. Bukan setakat dakwah dengan cara yang paling hikmah. Yang kita selalu baca. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tu doa Nabi Musa, dilancarkan lisan lidah untuk berdakwah, untuk bercakap dengan Firaun. Kan? Lepas tu pula dahlah Nabi Musa datang dakwah, Nabi Harun sebagai penyokong pula lagi. Cara elok, cara lembut, cara baik tak boleh terima. Tunjuk mukjizat. Mukjizat ditunjuk pula. Tongkat ataupun kayu yang sering dijadikan tongkat oleh Nabi Musa bertukar jadi ular depan mata pun tak percaya lagi. Tu dia tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Isteri Firaun nama Asia pujuk dan pujuk suami dia. Tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Akhirnya dia lawan juga. Dia lawan juga. Sekarang tibalah masa bila nak mati baru cakap nak beriman pada Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Kata setengah para alim ulama ya, dalam mengkaji ayat-ayat ataupun kata-kata terakhir Firaun ni, kata ulama, itulah sifat orang sombong. Itu juga salah satu daripada sifat orang sombong. Kawan-kawan tolong catat di ruangan komen. Dengar baik-baik. Apa tanda juga orang sifat sombong ada pada diri dia? Iaitu sampai mati dia takkan sebut Allah. Sampai mati dia tak sebut Allah di lisan dia, di lidah dia. Yang lidah dan lisan ni Allah yang cipta, dia tak sebut Allah. Kan kalau dia nak mati dia takut sangat kan, biasanya orang kata apa, aku beriman pada Allah, amantu billah, aku beriman pada Allah, selesai. Tak, dia tak mau sebut Allah. Aku beriman pada Tuhan Musa, Tuhan Bani Israel. Dia tak mau sebut Allah.